Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai syarak, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertama sekali saya minta maaf agak terlewat pada malam ni kerana kemacetan. Terciduk di dalam macet. Ramai sungguh malam ni keluar, tuan-tuan. Mungkin Lailatul Qadar kot. Nah, semua pakat nak pergi bandar. Tu orang Melaka saja tu. Belum ada pelancong lagi. Demikian tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dan sedang tak sedang, berapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita akan masuk dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Kalau sekarang kita duduk di dalam bulan Sya'ban. Nabi berlatih puasa di dalam bulan Sya'ban. Di dalam 30 hari bulan Sya'ban. Allah Ta'ala telah mengurniakan 1 hari di dalam bulan Sya'ban. Yang mana keberkatan daripada langit turun kepada bumi. Mengampunkan seluruh dosa kaum muslimin, tuan-tuan. Di mana sehingga Nabi punya teruja dengan nisfu Sya'ban, tuan-tuan. Sehingga Nabi itu mendongakkan wajahnya ke langit. Melihat keberkatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh orang Islam. Dengan hanya 1 malam kurniaan sahaja, tuan-tuan. Demikian bila habis Sya'ban, tuan-tuan. Allah anugerah pula kita dengan 1 bulan lagi. Iaitu dengan bulan Ramadan. Yang mana keberkatan di dalamnya bukan 1 hari macam bulan Sya'ban. Tetapi 30 hari yang penuh dengan kemuliaan, anugerah, keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila mai bulan Ramadan, orang panggil Ramadan Mubarak. Ramadan, bulan yang diberkati. Ada juga yang panggil Ramadan Karim, tuan-tuan. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kemurahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila Allah Ta'ala dia buat bumi, tuan-tuan, Allah Ta'ala dia pilih satu tempat yang berkat. Paling berkat dia jadikan tempat itu, iaitu Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan. Kemudian, sebab tu ramai orang suka pergi Mekah, tuan-tuan. Bila ada masalah, semua pergi Mekah. Orang sakit pergi Mekah. Orang ada duit pergi Mekah. Orang yang ada masalah pergi Mekah. Orang hak rasuah pun pergi Mekah. Semuanya pergi Mekah. Semuanya nak meminta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang buat maksiat pun pergi Mekah. Sebab tu kalau kita kata Mekah menyelesaikan masalah kita, tidak, tuan-tuan. Kerana selipar kita yang duk hilang pun di Mekah, tuan-tuan. Orang tinju kita, orang smackdown kita pun di Mekah. Pakistan hadut tipu kita, tuan-tuan. Tak kira lah stan-stan ni semua. Hak jubah RM70. Bila Mak Long pergi, dia tengok, Mak Long ni macam boleh ni. Dia tibai kita 200, tuan-tuan. Kemudian ada hak jenis mohong kita. Semuanya di Mekah. Hak mohong Hajarul Aswad lagi, tuan-tuan. Nak cium Hajarul Aswad? Nak. Ramai kami bawa. Dia kepung, tuan-tuan. Dia tekan kepala kita dalam tu. Dia tonyoh kepala kita. Habis kita cium. Dia tarik kita buat pergi ke tepi. Dia minta 1,000, tuan-tuan. 1,000 rial. Demikian
agama menjadi bahan perdagangan di akhir zaman, tuan-tuan. Kemudian, bila Allah Ta'ala pilih Mekah sebagai tempat berkat, bukan yang lain tak berkat. Semua bumi Allah berkat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kelebihan kepada umat Muhammad. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam, umat-umat Nabi yang terdahulu, tuan-tuan, kalau nak beribadah, kalau nak semayang, hendaklah sembahyang di dalam mihrab, tuan-tuan, tempat ibadah. Tetapi kita hari ni, bila mai umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengkurniakan di mana setiap pelusuk bumi ini menjadi tempat yang suci untuk orang Islam, umat Nabi Muhammad bersujud walaupun di mana ia berada, tuan-tuan. Hatta di tengah padang pasir, tuan-tuan, di dalam gunung ganang, di tengah laut, tuan-tuan, di atas awan, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan ibadah tunggal solat kita menjadi sah walaupun bumi mana yang kita sujud. Bumi Malaysia, bumi Thailand, bumi Singapura, semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian kalau kita nak menceritakan tentang keberkatan yang berada di dalam muka bumi yang Allah Ta'ala kurnia. Kemudian Allah Ta'ala telah cipta 12 bulan, tuan-tuan. Nah, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Lepas tu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, tuan-tuan. Allah buat 12 bulan. Tetapi Allah memilih untuk memberikan keberkatannya yang banyak, tuan-tuan, di dalam satu bulan kepada umat Nabi Muhammad. Iaitu, tuan-tuan, bulan Ramadan yang kita panggil sebagai bulan keampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan itqum minan nar, bulan membebaskan diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu bila kita cerita tentang Ramadan, tuan-tuan, ni nak masuk Ramadan ni, saya nak cerita beberapa perkara tentang perkara yang kita jarang terlepas pandang, tuan-tuan. Hak orang Islam, terhalangnya rezeki. Sebab tu nak kira rezeki, tuan-tuan, orang bukan Islam melimpah ruah rezeki mereka, tuan-tuan. Majalah Forbes baru ni buat keluar, tuan-tuan. Orang yang terkaya di dunia, James Bezos, tuan-tuan, pemilik Amazon. Lagi siapa? Mark Zuckerberg, tuan-tuan, pemilik Facebook. Siapa lagi? Elon Musk, tuan-tuan. Elon Musk, pemilik Tesla, tuan-tuan, buat kereta. Maklum? Maklum kalau beli kereta Tesla tu, maklum nak parking tu, suruh dia pergi parking, maklum. Maklum tunggu kat depan tu, depan pintu tu, dia pergi parking. Kemudian kita dah beli barang, tuan-tuan, bila nak keluar tu, tak payah pergi kat kereta, tuan-tuan. Tekan saja telefon, kereta tu akan mai kat tuan-tuan. Mai ambil tuan-tuan di depan pintu. Punya hebat teknologi pada hari ni, tuan-tuan. Boleh bawa sendiri. Duk maklum, duk ke tu, tuan-tuan. Duk tengok emas 916 hak baru beli duit Aisina tu. Duk belek hak tu, tuan-tuan. Belek Facebook, belek grup nak masak apa hari ni. Semua duk belek tu, tak ada buat apa. Demikian hebat, tuan-tuan. Mereka diisytiharkan sebagai orang kaya. Kerana apa? Kerana rezeki, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apa yang jadi kepada pekerja Amazon, tuan-tuan? Dalam setahun, tuan-tuan, 8 ke 10 orang pekerja di Amazon akan bunuh diri, tuan-tuan, kerana tekanan. Sebahagian besar pekerja di Amazon, bukan hutan Amazon tu, di syarikat Amazon tu, tuan-tuan, yang bekerja di situ terpaksa kencing di dalam botol air, tuan-tuan, kerana masa tak ada.
Dan mereka ada masalah buah pinggang dan batu karang yang teruk, tuan-tuan. Kerana masa tidak diberikan untuk ke bilik air dan sebagainya. Sehingga mereka terpaksa bawa botol, kencing dalam botol, tuan-tuan. Demikian sukar, tuan-tuan. Mereka terpaksa berjalan 28 kilometer sehari di dalam satu gedung yang besar untuk mencari barang-barang yang ditempah. Sehingga 32 kilometer sehari berjalan, tuan-tuan. Kita hari ni maklum, berjalan nak pergi depan laman tu pun tak larat dah, maklum oi. Nak pusing rumah pun tak larat dah. Tapi mereka, tuan-tuan, bagaimana keringat orang biasa, keringat marhain diperah oleh kapitalis ini, tuan-tuan. Sehingga kalau mereka tinggalkan pekerjaan tu dalam beberapa saat, mereka akan dipecat. Bukan oleh manusia, tuan-tuan. Tetapi mereka akan dipecat secara langsung oleh mesin yang mengendalikan mereka. Iaitu robot ni, tuan-tuan. Demikian hari ni. Dunia, tuan-tuan. Majalah Forbes juga umumkan Malaysia baru ni, tuan-tuan. Kaya-kaya. 40 bilion, tuan-tuan. Orang paling kaya di Malaysia. No? Hak jual DIY, maklum. DIY, hak maklum suka sangat tu. Hak daripada tak ada nak beli apa, setengah troli dia usung, tuan-tuan. Kaya, tuan-tuan, mereka berdua ni. Berapa? 7 bilion, tuan-tuan, masing-masing. 6 bilion, dua orang ni. Chinese ni, tuan-tuan. Kaya. Kemudian tengok pula Genting, tuan-tuan. Berapa bilion? 22 bilion. Kaya, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan. Kalau dia nak mengurniakan rezeki, tuan-tuan, dia kurniakan kepada sesiapa sahaja. Namun Allah Subhanahu wa taala nak mengurniakan bersamanya yang manusia tak mampu dapat, iaitu pengurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala akan keberkatan kepada rezeki yang telah diberi, tuan-tuan. Tengok, nak habaq murahnya Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah, dia boleh beri apa yang manusia nak, tuan-tuan. Tanpa dikurangi sedikit pun. Kita maklum, mai bulan puasa, bawa RM10, boh lan tabung RM5, kita tinggal berapa? 5 ringgit. Tu pun duk buat gagau 2-3 kali, balik-balik tengok tak ada arah. Pasal apa? Jatuh kok jalan, tuan-tuan. Kita hilang, tuan-tuan, kalau kita memberi. Tetapi Allah, tuan-tuan, di sisinya, kalau dia beri, tidak terkurang sikit pun untuk dia. Sebab tu kita tengok mereka ni kaya, tuan-tuan. Kaya. Tetapi mereka tidak bersamanya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ni 2-3 hari ni. Kena tangkap kes rasuah ni, sebut pergi lah, tuan-tuan. Ni melibatkan orang Islam, melibatkan iman, integriti, tuan-tuan. Hak ketua polis umum tu. Integriti, tuan-tuan. Iman sebagai orang Islam. Bukan kita nak masuk dalam kubur, kita nak susun duit tu, lapik kepala kita dalam kubur. Tak, tuan-tuan. Bukan kita boleh makan beras sehari 5 kilo. Tak boleh, tuan-tuan. Kita tak boleh makan ayam sehari 2 ekor pun kita tak mampu nak makan. Untuk apa duit yang kita tak mampu belanja, tuan-tuan? Sebab tu hari ni orang kerja, jawatan dah tinggi dah. Ni nak cerita Ramadan, tuan-tuan. Jawatan dah tinggi dah. Jusa A, jusa B, jusa C. Ada yang turus, tuan-tuan. Ada grade 58. Duit banyak. Berbandingkan orang yang kerja sebagai tukang sapu, kerja sebagai pembersihan, buruh kasar, tuan-tuan. Berkeringat di bawah matahari, tuan-tuan. Bekerja sehingga 12 jam, 14 jam dengan sikit rezeki yang dapat, tuan-tuan. Tengok, demikian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kena tangkap, tuan-tuan. Berapa juta dalam rumah? 3.5 juta. Bila campur semua berapa juta? Maklum? Maklum? 30 juta. 17 juta, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, duit hak selama ni yang kita duk pergi Mekah tu, mai daripada yang haram, tuan-tuan. Duit hak membesarkan anak kita, hak suap makan daripada darah, daging, zuriat, keturunan kita.
Rupa-rupanya sumber yang haram, tuan-tuan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, kenduri yang kita duk jamu orang, sedekah yang kita beri, rumah yang kita bina, tuan-tuan, daripada potongan-potongan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bila dah kena tangkap, tuan-tuan, aib satu keturunan, anak-anak jadi malu, tuan-tuan. Rupanya selama ni, mak, duit yang kita duk makan ni adalah duit haram, tuan-tuan. Macam mana dada kita nak dilapangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab itu kalau nak dikirakan tentang Ramadan, tuan-tuan, orang jahat, orang baik, orang buat maksiat, orang Islam, Acong, Mutusami, Christopher, Alexander, Ahmad, Aminah, semuanya akan masuk di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Semuanya akan masuk. Semuanya akan berlalu masuk di dalam bulan Ramadan. Tetapi tak semua orang yang duduk di dalam bulan Ramadan itu memperolehi keberkatan dan membawa bersama kurniaan Allah yang sepatutnya kita dapat di dalam bulan Ramadan. Ini yang kita kena ubah diri kita, tuan-tuan. Daripada Ramadan yang sebelum ni, betul ustaz main ceramah. Saya pun dah ceramah hari tu. Kena semayang, maklum, masuk bulan Ramadan. Kena puasa. Game plastik hitam pun ada ni, tuan-tuan. Ni 2-3 hari ni, plastik hitam laku ni. Nah, pasal ada projek infak bulan Ramadan. Pukul 11 pagi on program. Nah, jagalah naik van jenazah ni. Van jenazah kita estima, tuan-tuan, jangan buat main. Hebat sikit. Van orang pintu pun nak luruh dah. Tapi masjid, tuan-tuan, ni kemah lah sikit. Kalau kata bantah juga, kita buh dalam keranda tu, tuan-tuan. Dengan pinggan-pinggan nasi sekali. Nah, sebab itulah bila mai bulan Ramadan, tuan-tuan, orang yang tak rela pun dia akan masuk dalam bulan Ramadan. Demikian besarnya kurniaan Allah. Allah memilih bulan Ramadan. Hari-hari lain, tuan-tuan, mungkin dia salahkan Tuhan. Mungkin dia kata Tuhan tak adil. Mungkin dia kata Tuhan tak kesian ke aku. Tuhan zalim ke aku. Pasal apa? Maklum, aku doa, Tuhan tak makbul, tuan-tuan. Aku dah usaha, Tuhan tak buka jalan. Aku dah beribadat, Tuhan tak beri kelapangan, tuan-tuan, dalam jantung hati. Sebab itu di antara ketakutan, tuan-tuan, bila kita taat kepada Tuhan, jantung hati kita tidak bahagia, tuan-tuan. Berapa ramai orang hari ni, tuan-tuan. Jangan kata hak yang tak semayang. Yang semayang pun, tuan-tuan, semayang. Masjid pi. Tapi bila dia balik, tuan-tuan, dia jadi serabut. Dhiqan harajan, kata para ulama, tuan-tuan. Apa dia? Sempit dada, tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan? Isteri ada, anak ada, rumah sedap, tuan-tuan, katil, tidur, tuan-tuan, makan sedap, kereta ada. Tapi dada dia sempit, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia tidak berdamai dengan diri dia sendiri, tuan-tuan. Dia tercari-cari apa yang dia nak dalam hidup dia, sehingga dia tak tahu apa yang dia cari. Sebab tu pagi-pagi orang keluar pergi kerja, tuan-tuan. Balik kerja, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja. Satu hari orang belah dia, tuan-tuan. Jatuh atas jalan, bersembur darah, tuan-tuan. Dia tengok sekeliling, tuan-tuan. Pada masa tu pun dia tak tahu lagi. Rupanya dalam hidup ni, bila dah sampai saat, dah tak boleh buat apa dah, tuan-tuan, terbaring atas jalan, dia pun tak tahu apa yang dia nak buat, tuan-tuan. Tak ada perkataan-perkataan yang insaf kepada Allah. Sebab tu setengah orang, tuan-tuan, walaupun dia mungkin ada salah apa, tapi bila dia ditimpa musibah, tuan-tuan, ya Allah, tolong aku ya Allah, sakit ya Allah. Allah ada juga, tuan-tuan. Tapi sebahagian daripada orang tak ada, tuan-tuan. Jangan kata nak sebut, nak lintah di dalam hati, nak sandarkan kepada Allah, tuan-tuan. Tak ada. Sebab tu masuk dalam bulan Ramadan pun tak ada apa. Orang mai semayang terawih, dia tak ada duduk tengok TV.
Orang mai semayang jemaah di masjid, dia duduk dengan anak-anak. Orang mai dengar kuliah agama, dia duduk kat depan rumah, tengok pokok bunga, tengok burung, tuan-tuan. Tak ada. Duduk, tuan-tuan. Tak ada apa dalam hidup. Tambah-tambah bila dah pencen pula. Sedangkan kawan-kawan kita yang lain, bila mai Ramadan, tuan-tuan, yang tak pernah mai masjid pun, gagahkan diri mai masjid. Yang tak pernah semayang pun, tapi bila mai Ramadan, dia balik kepada Allah, tuan-tuan. Demikian Ramadan, tuan-tuan, memberi keberkatan pada diri individu itu, bukan pada semuanya, tuan-tuan, memperoleh keberkatan. Kita pi di Mekah, 3 juta maklum. Tu duk teringin nak pi Mekah, ada duit tu. Belambak duit ni maklum ni. Game Pak Long ni tahu. Game maklum menyimpan banyak. Tuan-tuan, teringin nak pi Mekah. Berapa juta orang, tuan-tuan, yang duduk di dalam bulan haji tu. Tapi tak semua haji mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua pahala haji mereka sama, tuan-tuan. Sebab tu ada yang mabrul, ada yang maburu, tuan-tuan. Yang mabrur, bila dia balik daripada haji, semayang jamaah tak tinggal, tuan-tuan. Majlis ilmu tak tinggal. Sedekah, macam mana dia sedekah di Mekah, macam tu dia sedekah kat kampung. Mai hari Jumaat, boh RM1. Mai semayang-semayang, boh RM1. Boh RM2, tuan-tuan. Lazim, tuan-tuan. Apa yang ada di Mekah, macam mana yang ada di Mekah, macam itulah ada di kampung dia. Itu dinamakan sebagai haji mabrur, tuan-tuan. Mabrura wa sa'yan mashkura. Kita minta pada Allah, tuan-tuan. Tapi ada juga hak mabrur, tuan-tuan. Habis dia tawaf, tuan-tuan, hak duk teriak tadi pasal tak pernah tengok Kaabah. Mai tengah hari tu dia mabrur bercabang duk kat lobi hotel tu. Tuan-tuan. Ada hak balut, ada hak mabrur, ada hak gulung tu bercabang, tuan-tuan. Demikian manusia. Sebab itulah, tuan-tuan, bila mai Ramadan ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri banyak kelebihan kita. Allah Ta'ala beri anugerah. Seperti mana, tuan-tuan, kita sebut di dalam surah. Al-Qadar, tuan-tuan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. 17 Ramadan, tuan-tuan. Kemudian pada bulan Ramadan juga, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Sebab tu Quran hak kita duk baca ni, tuan-tuan, dia akan menjadi sahabat kita. Dan dia telah turun di dalam bulan Ramadan, maklum. Kita pun hari ni telah masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa kita tinggalkan sahabat kita, tuan-tuan? Sahabat kita Al-Quran, dia ada di dalam bulan Ramadan. Dia diturunkan, dia ditulis di dalam bulan Ramadan. Kenapa kita tidak membacanya di dalam bulan yang dia diturunkan? Sebab itu di antara awal, sebelum bini kita selamatkan kita di akhirat, sebelum pahala mai daripada anak-anak kita, pahala sedekah kita, Al-Quran akan datang di dalam kubur kita, membela kita di antara mungkar dan nakir. Al-Quran akan duduk di tengah-tengah, akan menjawab soalan para malaikat bagi pihak diri kita. Demikian, tuan-tuan. Tu belum cerita ayah dengan mak, yang mana anak-anak dia baca, hafal Quran. Allah dalam keadaan manusia telanjang di hari kiamat, tuan-tuan. Mak dan ayah akan dipakaikan dengan hullatain, 2 helai baju yang dibuat daripada sutra syurga Allah, di mana orang-orang lain malu dalam keadaan telanjang. Tiba-tiba kita, malaikat pakaikan kita dalam keadaan kita terkejut. Baju apa ni? Inilah anugerah buat kita, tuan-tuan. Allah tutup aib kita di padang mahsyar. Kita ada baju, orang lain tak ada baju. Kemudian Allah Ta'ala turun pula, tuan-tuan, tajul waqar, mahkota yang akan dipakaikan kita
Di mana sebelum kita masuk dalam syurga lagi, Allah telah memakaikan tajul waqar, iaitu mahkota Al-Quran yang diletakkan di atas kepala kita. Itulah yang membezakan ahlul Quran dengan orang-orang yang akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kita duduk dalam majlis ni walaupun sejuk gedi tuan-tuan masjid ni. Nah, sejuk orang Kedah kata, sejuk gedi. Nah, tapi kita tahan tuan-tuan untuk ilmu, keberkatan kita. Kita nak jadikan Ramadan kita lebih pada Ramadan yang lalu tuan-tuan. Nah, sebab itu bukan saja Allah nak selamatkan kita, dia gandakan pahala kita. Dia belenggu semua syaitan tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Allah Taala buka semuanya tuan-tuan, pintu syurga. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar. Allah tutup pintu neraka. Kemudian Allah kata, "Wa sufidatus syayatin." Kami belenggu para syaitan. Kenapa? Untuk memberi laluan kepada manusia balik pada Allah. Kita tengok tuan-tuan, maklum, di Teluk Mas ni, lempak anak tuan-tuan. Budak 17 tahun 4 bulan, saya minta maaf tak sebut nama, tapi nak sebut insaf pada kita tuan-tuan. Di tempat kita ni dekat 17 tahun 4 bulan tuan-tuan. PKP tahun lepas, piduk berkawan dengan siapa tu? Tengok-tengok bulan 3 tu mengandung. Bulan 3 mengandung tuan-tuan. Selepas 9 bulan 10 hari, lahir anak tuan-tuan. Bila boyfriend dia tengok anak lahir tuan-tuan, depa kerak tuan-tuan tali pusat. Tengok anak cukup sifat ni tuan-tuan. Ni kena tuduh dah di mahkamah, kita kesian. Laki tu umur 25, 24 tuan-tuan. Budak lagi. Kita blur daripada merah-merah. Akhirnya ke mana? Ke tali gantung tuan-tuan. Kita nak bagi dia harta faraid. Dia waris kita. Dia keturunan kita. Bin atas nama kita. Anak laki kita. Dia kerat tali pusat anak yang baru lahir tengah menangis. Dia ambil satu kotak tuan-tuan. Bubuh anak ni dalam kotak. Ambil plastik hitam. Jerut dalam kotak tu. Pergi lempar tepi jalan tuan-tuan. Akhirnya anak tu meninggal tuan-tuan. Dibunuh oleh bapaknya. Walaupun bukan bapaknya yang sah. Tapi itulah bapaknya tuan-tuan. Dalam keadaan anak tuan-tuan. Yang suci di hadapan Allah. Yang telah berkata tuan-tuan. Yang telah bersumpah, kami mengaku Allah Subhanahu wa taala yang satu tuan-tuan di Lauhil Mahfuz. Tapi bila dia mai ke dunia, mak dengan ayah dia ambil dia, bubuh dalam kotak, ambil plastik hitam ikat tuan-tuan, pergi lempar tepi jalan tuan-tuan. Akhirnya di depan kilang itulah hayat terakhir seorang anak tuan-tuan. Polis cari sak dah tuan-tuan. Polis kita cari sak dah. Bila dah jumpa tuan-tuan, ambil DNA. Mak dia umur 17 tahun 4 bulan tuan-tuan. Belum sampai 18 lagi. Beranak dah dan menjadi seorang pembunuh tuan-tuan. Ayah dia umur 20 tahun lebih. Jauh lagi masa depan. Tapi semalam tuan-tuan, 2-3 hari lepas, telah dituduh dengan Seksyen 302 Kanun Keseksaan, membawa hukuman gantung sampai mati tuan-tuan. Demikian mak ayah dia kena gantung di dunia tuan-tuan. Anak ni Tuhan akan hidupkan balik tuan-tuan. Dan dia akan berlari di padang mahsyar. Dalam keadaan mak dengan ayah pun takut. Anak ni akan lompat tuan-tuan, mencekik kedua leher ibunya. Dan bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah alasan yang kau nak sebut pada hari ini? Engkau telah membunuh aku dahulu, masa aku kecil dahulu." Anak tu tuan-tuan,
akan mai cari kita di hari kiamat. Akan tarik kita, sembamkan muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Ta'ala beri ruang pada kita. Dia belenggu syaitan untuk menyelamatkan kita, tuan-tuan. Kemudian, kata Allah, tuan-tuan, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Apa, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala sendiri, tuan-tuan, bagi orang yang berpuasa. Sebab itu, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, pahalanya tidak diberikan oleh rakib dan atib, melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan berikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Rakib dan atib hanya mencatat apa amalan kita buat sepanjang kita berpuasa. Kita mengaji, kita sedekah, kita baca Quran, kita pergi masjid, kita sembahyang Jumaat, kita senyum, baik buat baik dengan jiran. Semuanya dicatat oleh malaikat. Tapi bila azan maghrib, tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala sendiri akan memberikan pahala setiap hari kita berpuasa itu, tuan-tuan. Demikian Tuhan tak pernah buat macam ni, tuan-tuan, dalam amalan yang lain. Tetapi bila mai Ramadan, Allah akan memberikan sendiri pahala kepada orang-orang yang berpuasa, tuan-tuan. Sebab itulah innama yuwaffa sabbirun na ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar di dalam bulan Ramadan dengan puasanya akan diberikan ganjaran tanpa hisab daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa termasuk, tuan-tuan. Sebab itulah di antara doa Jibril alaihi salam, tuan-tuan. Ni saya nak cerita tajuk yang kedua lagi. Ni yang pertama pasal Ramadan. Sebab itu di antara salah satu doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi naik mimbar adalah, ya Allah, celaka dan binasalah orang yang apabila dia lalu dalam Ramadan daripada awal sehingga akhir, namun dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Binasalah dia. Wail, tuan-tuan. Kata Nabi, amin, tuan-tuan. Demikian tentang Ramadan. Kita nak Ramadan tahun ni berbeza dengan Ramadan tahun-tahun yang sebelum ini, tuan-tuan. Dengan sahurnya kita berbeza, dengan tarawihnya kita berbeza, tuan-tuan. Sebab tu tarawih, bila tu imam takbir, kita hendaklah takbir bersama dengan imam. Bab nak duduk, bab nak kerusi, yang tu yang lain. Tuan-tuan nak duduk daripada awal sampai habis pun tak ada masalah tarawih, tuan-tuan. Contoh dia tak larat, isyak dia mai berdiri. Dia nak raikan semayang fardu, memang elok berdiri, tuan-tuan. Kalau dia larat, habis isyak, dia tak larat, tuan-tuan. Dia ambil kerusi. Ataupun dia tak ambil kerusi, dia bersila, duduk bawah, dia semayang 8 rakaat, 11 rakaat. Dalam keadaan duduk, Allah beri pahala, tuan-tuan. Di atas masyakkah yang dia lalui, tuan-tuan. Tak ada masalah. Demikian luasnya agama, tuan-tuan. Sebab itulah, bila kita duduk di dalam tarawih, tuan-tuan, jangan habiskan masa kita. Ni waktu tu imam nak takbir, waktu tu kita nak sembang, tuan-tuan. Kita terlepas takbir bersama dengan imam. Ini satu pahala yang besar. Pahala yang besar bila mana kita dapat bertakbir bersama dengan imam. Tapi bila imam takbir, kita buat apa? Kita sembang, kita bercakap, tuan-tuan. Kita tengok orang. Sedangkan pada waktu tu, kita hendaklah bertakbir. Ini kita kena ubah, tuan-tuan. Bukan saja tarawih saja, tapi semayang-semayang fardu yang lain. Banyak saya tengok hari ni. Waktu nak semayang lah, dia nak cuek kawan dia. Waktu semayang lah, dia nak selokkan pelekat kawan dia. Hak jenis tu pun ada, tuan-tuan. Hak jenis cuek-cuek ni tahan sikit. Hak jenis selokkan pelekat pun ada. Jenis buang terbiak ni, kata Pak Ma'un ni, tuan-tuan. Buang terbiak ke orang tua ni. Sebab itulah, tuan-tuan,
Bila Allah Ta'ala beri keberkatan pada kita, beri izin kita untuk masuk dalam bulan Ramadan, kita masuklah dengan sempurna, tuan-tuan. Sebab tu tahun ni pun maklum, sahur kita kena berbeza dengan tahun-tahun yang lepas. Sebelum ni kita sahur, kita mangkit pukul 3.30 kita sahur dah. Pukul 4 kita sahur dah, tuan-tuan. Tak betul ya, tuan-tuan, cara begitu. Sahur hendaklah diakhirkan, tuan-tuan. Hak paling dekat dengan waktu subuh, itulah sahur yang terbaik. Termasuk dengan waktu imsak. Waktu imsak, kalau dia teringin, minum, tuan-tuan. Kalau dia teringin, makan selagi belum azan. Sebab itulah Aisyah kata, tuan-tuan, dalam hadis yang sahih, inna Bilal yu'adzin fil lail faqulu washrabu. Bilal akan azan waktu tengah malam, iaitu sebelum subuh, pukul 5, pukul 4.30, Bilal akan azan awal. Nabi kata, makanlah setelah engkau mendengar suara Bilal. Kemudian kata Aisyah, hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Berhenti makan ketika mana kamu dengar azan daripada Abdullah ibni Ummi Maktum, tuan-tuan. Iaitu Bilal Nabi nombor 2, tuan-tuan. Sebab tu bila kita masuk hampir subuh, ambil keberkatan, minum air, tuan-tuan. Makan selagi mana kita berhajat, sambil kita berzikir. Ni subuh pukul 6, pukul 5.30 tak makan apa dah. Pasal apa? Kita duk anggap imsak haram makan. Ni problem, tuan-tuan. Sebenarnya hampir waktu subuh itulah waktu yang Allah berkati, tuan-tuan. Sebab tu bila kita mai masjid, tuan-tuan, mai awal sikit, subuh pukul 6, 5.45 kita mai, 5.50 kita mai, ambil air, tuan-tuan, kat belakang. Sebab tu Ibn Mulaqin yang saya dah baca minggu lepas, dia kata apa? Wa tadarru 'inda sahar, tuan-tuan. Merendah diri pada waktu sahur. Wa khala'ul batan, membersihkan perut, tuan-tuan. Kita minum, kita makan pada hampir waktu subuh, keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sama macam semayang. Semayang di awal waktu dengan di hujung waktu berbeza pahala, tuan-tuan. Tetapi sahur hendaklah diawalkan. Dilambatkan. Berbuka hendaklah diawalkan. Dan kita akan masuk tajuk yang kedua, tuan-tuan, berkenaan dengan hak kaum muslimin, tuan-tuan. Tu saya pun nak cerita hebat Ramadan ni, tuan-tuan. Ramadan ni Allah Taala cerita tentang Ramadan. Ayat 183 dalam surah Baqarah, maklum balik tengok. Dia kata apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu. Ayat 183 Allah Taala ceritakan tentang wajib puasa. Ayat 184 Allah Ta'ala cerita tentang fidyah, sakit, musafir, lagu mana yang boleh ganti puasa, macam mana yang tak payah puasa, macam mana yang kena bayar fidyah. Tapi mai ayat 185, tuan-tuan, Allah telah menceritakan kepada kita satu anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang berpuasa. Allah kata, ya ayyuhal wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebab tu kita baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Tuan-tuan tahu ayat 10 tu menceritakan tentang apa? Tentang doa, tuan-tuan, yang hebat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, tuan-tuan. Doa yang hebat. Sebab tu pagi Jumaat, tuan-tuan, kita baca surah Sajdah. Di dalam surah Sajdah Allah tengahkan dia dengan doa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Demikian Ramadan, tuan-tuan.
Allah ceritakan tentang wajib berpuasa. Kemudian Allah telah menceritakan kepada kita anugerah doa bagi orang yang berpuasa. Tuhan akan makbulkan daripada doa-doa orang-orang yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Jadi ayat 186 ini menceritakan tentang, dan apabila hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, iaitu berpuasa dengan, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi lebih baik dan benar. Sebab tu di antara hebat, keajaiban orang berpuasa, tuan-tuan, dan keajaiban Ramadan adalah seluruh doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru dia sambung ayat Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas minal bayyina minal huda wal furqan. Allah Taala menceritakan Quran yang diturunkan di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan. Sebab tu di antara ajaibnya bulan Ramadan. Sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan, di antara benda yang kita tu dah masuk dalam bulan Ramadan, amalan tu dah cantik, tuan-tuan. Kita semayang ni boleh lah 5 minit ni boleh? Belum? Boleh? Apa nama? Kita kadang-kadang depa sangkut, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Kadang-kadang bagus kita tengok mengaji kuat, masjid mai, tarawih buat, tapi dia ada masalah, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita takut dengan amalan kita. Bila kita balik pada Tuhan, kita duk sangka banyak aku bawa. Boleh dah tara ni. Tengok-tengok, tuan-tuan. Bila malaikat tunjuk kat kita, bila Tuhan tunjuk kat kita, Allah tak banyak. Kenapa? Kerana satu sebab, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah. Apa kata Nabi SAW, tuan-tuan? Inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuha. Sesungguhnya seorang insan terhalang daripada mendapat rezeki oleh kerana dosa yang dia buat, tuan-tuan. Kita malu dengan orang bukan Islam. Tu yang saya sebut tadi, Jeff Bezos, Elon Musk, apa nama lagi? Hak buat Facebook tu. Kaya, tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bersama mereka tiada keberkatan, tuan-tuan. Tapi kita, tuan-tuan, jangan katakan rezeki. Apa pun kita tak dapat, tuan-tuan. Sebab tu duit ada, kita tak nikmat. Kita pergi ambil hak rasuah tu. Gaji dah jusa A dah, jusa B, jusa C. Nak dibandingkan dengan orang gaji 900, tuan-tuan. Jauh beza. Kita ada driver, kereta perdana, tuan-tuan. Kereta nasional, kereta perdana, driver, minyak tanggung, makan beres, tuan-tuan. Tapi dia tak ambil gaji dia. Dia pergi ambil hak lain, tuan-tuan. Ini dia masalah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dengan dosa dia akan membuka ruang-ruang kejahatan yang lain, tuan-tuan. Sebab itu, Nabi kata, ada orang yang terhalang rezeki yang patut Tuhan nak bagi kat dia. Tuhan dah tulis kat rezeki dia hari-hari, tuan-tuan. Banyak ni. Tetapi patut dia dapat, dia tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dosa dia, tuan-tuan. Sebab tu yang duk salahkan Tuhan. Tuhan zalim kat aku. Tuhan tak sayang aku. Tuhan tak terima doa aku. Kata Allah, tuan-tuan, ma asabaka min sayyi'atin fa bi nafsik, tuan-tuan. Apa yang menimpa engkau daripada keburukan itu adalah kerana
perbuatan engkau sendiri. Kau buat sendiri. Kemudian kau salahkan Tuhan. Seperti mana sebahagian orang, tuan-tuan. Tuhan kata perempuan bercinta dengan laki. Dia kata tak, laki bercinta dengan laki. Bila kena HIV, tuan-tuan, dia salahkan Tuhan. Bila berubat tak lega, salahkan Tuhan. Sebab itulah kita kena lapang. Ada orang yang hirmanur rizq, tuan-tuan. Sebab tu rezeki ni bukan duit, tuan-tuan. Bukan. Apa dia rezeki yang terhalang daripada kita? Yang pertama, tuan-tuan, jenis rezeki yang terhalang. Pertama sekali, problem yang terbesar kita, rezeki yang terhalang, iaitu apa dia? Rezeki ketaatan kepada Tuhan, tuan-tuan. Ketaatan. Taubat kepada Tuhan. Tak ada taubat, tuan-tuan. Hari-hari yang berlalu dalam hidup dia, tak ada taubat. Sedangkan Nabi, hari-hari Nabi bertaubat. Ini di antara rezeki yang terbesar, tuan-tuan. Terhalang daripada manusia. Sebab itulah Nabi Yunus alaihissalam, walaupun tenggelam dalam perut ikan, di dalam laut yang dalam, tuan-tuan, dia tetap bertaubat kepada Allah. Sehingga kan apabila dia baca, La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, baru didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pada waktu tu dia tak taubat, dia tak puji Tuhan, dia tak minta bantuan daripada Allah, nescaya kata Allah, kami tidak akan menyelamatkan Yunus alaihissalam walaupun dia seorang rasul, tuan-tuan. Sebab tu di antara rezeki yang telah hilang daripada dada-dada kita adalah rezeki untuk taubat kepada Allah. Kadang-kadang orang rajin mai buat amal ibadat, sedekah rajin, tolong orang rajin, tapi dia tak pernah bertaubat kepada Allah, tuan-tuan. Tak pernah dia astaghfirullahalazim, tak pernah dia. Dia hidup macam orang biasa. Sebab itu taubat perlu hari-hari, tuan-tuan. Sebab tu Nabi tu, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh tak sikit ke? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada benda yang keluar daripada mulut Nabi melainkan Astaghfirullah. Hatu yang Tok Imam nak buat lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahalazim alazila. Taubat, tuan-tuan. Taubat kepada Allah merupakan satu rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terhalang, tuan-tuan, selama ni rezeki yang orang dapat, iaitu ilmu, tuan-tuan. Umur-umur kita ni mai duk mengaji, tak ada siapa suruh, tuan-tuan. Dan ada juga umur-umur kita yang masih lagi terawang-awang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok mereka mati, kita kesian, tuan-tuan. Dah lah mati dalam keadaan begitu, kita kenal mereka. Dan bila dah mati, anak-anak buat tak endah, tuan-tuan. Sedangkan itulah penyambung amalan dia di dunia. Tapi anak-anak buat tak tahu, tuan-tuan. Mungkin mereka teriak sehari, teriak 2 hari, tuan-tuan. Masuk hari ketiga, tahlil pun dah tak buat, duit pun dah habis, tuan-tuan. Dia sumpah seranah kita pula. Semua ni bapak lah punya pasal. Kalau dia kerja betul-betul muda-muda dulu, kita tak susah macam lah. Tuan-tuan. Kita ni duduk dalam kubur. Kita, kalau ayah kita kawan tu, bukan ayah kita yang ni, kita dah hidup senang macam anak mereka. Kita tak hidup macam anak ayah kita ni, teruk, tuan-tuan. Anak-anak akan hina kita. Tapi bila kita ada ilmu, tuan-tuan. Ya, sebab tu hari-hari kita kena minta, Rabbi zidni ilma, tuan-tuan. Ya Allah, tambahkan pada aku, kurnia pada aku, kena pada aku ilmu, tuan-tuan. Nah, tu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, rezeki yang kita hilang daripada dada kita, daripada jantung hati kita, daripada pintu rumah kita, daripada katil kita, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Kasih sayang, tuan-tuan, kita hilang. Setengah orang ada direzekikan dengan duit. Dia boleh pi mana dia nak pi. Dia boleh makan di mana dia nak makan. Dia boleh tidur di hotel mana. Dalam air, tuan-tuan, hotel lah buka tingkap. Maklum? Kita kalau buka tingkap lah, kan, pokok mangga rumah kita.
Tu pun asyik kena curi ya tuan-tuan. Kita buka tingkap ampayan tuan-tuan. Tapi punya hebat hari ni, artis kita Pilena tu, semalam 100,000 tuan-tuan. Hotel. Buka tingkap maklum ikan. Tidur dalam laut tuan-tuan. Punya hebat hotel. Duk tengok ikan. Terbayang umbai. Alai tuan-tuan. Tengok ikan kerapu lalu sedap tuan-tuan. Kan? Tengok ikan jenahak lalu teringat asam pedas tuan-tuan. Sebab tu kalau puasa tu tutup tirai tu tuan-tuan. Sebab dia duduk teringat makan lah. Kan? Kalaulah aku boleh ikan ni. Kasih sayang tak ada. Boleh tidur di hotel mana-mana. Boleh naik kapal terbang pergi mana-mana. Tapi dia pergi tuan-tuan. Dalam keadaan dia tidak bersama dengan kasih sayang. Bersama dengan mahabbah. Bersama dengan ukhuwah. Ada jiran. Jiran benci dia tuan-tuan. Ada anak. Anak tak sayang dia. Ada isteri. Isteri tak setia dengan dia. Isteri orang kadang-kadang walaupun dah tua-tua tuan-tuan. Tidur sebantai. Duk boleh sembang sebelum tidur tuan-tuan. Nah, boleh sembang abang kawan tu. Itulah kita duk boleh sembang tuan-tuan. Minum kopi. Pi breakfast sekali tuan-tuan. Tapi ada isteri yang tak endah. Baju kita. Makan pakai kita. Masak dah. Nak makan-makan. Tak mau makan sudah. Allah tuan-tuan. Sebab tu balik kepada Allah tuan-tuan. Rezeki yang terhalang daripada kita. Mungkin bukan duit. Tapi kasih sayang tuan-tuan. Anak-anak ada tak sayang kita. Anak orang tuan-tuan bila nak keluar rumah. Bila balik kampung cium tangan. Kita bila balik ya. Mak ni bila ni ya. Hidup susah macam ni boleh ke? Tengok tuan-tuan. Balik dia tibai pula mak dia tuan-tuan. Tengok. Mak ni ayah ni macam ni. Duduk rumah macam ni. Dia kata tuan-tuan kat mak ayah dia. Kadang-kadang balik tu tak sayang pun mak ayah. Semua tuan-tuan. Anak orang kalau dah balik rumah. Payah nak balik semula ke bandar. Tu yang rentah negeri banyak ni. Kena kompang ni. Tok teringat tuan-tuan kat mak ayah. Hak mak ayah tu tak teringat kat anak tu. Tapi duk gila kat cucu tuan-tuan. Kan? Hari-hari teringat kat cucu. Tuan-tuan, tak apalah anak tu balik tu. Kerana nak bawa cucu kat kita. Bagi kita main dengan cucu. Seronok, tuan-tuan. Zuriat kita. Tu keturunan kita tu. Pahala kita ada dekat cucu kita. Doa kita ada dekat cucu kita. Masa depan kubur kita ada pada anak cucu kita, tuan-tuan. Tu yang ketiga, tuan-tuan. Yang keempat. Dalam hidup kita. Kita takut. Kita mungkin tak dengan duit. Tapi mungkin rezeki kita terhalang daripada ibadah, tuan-tuan. Kita tengok orang pergi masjid, tak rasa apa, tuan-tuan. Ada. Kita tengok orang duduk dalam majlis ilmu, tak rasa apa. Tak rasa apa. Dia tak rasa macam, kita ni, maklumlah, kata Pak Long. Dulu masjid, boleh ke? Sikit ke? Suku menaik nah? Ni, masa PKP dulu, ingat lagi tak? PKP bulan 3 dulu. Ni, duk lalu di masjid ni. Apa perasaan kita? Bila Imam Zaid, Imam Rahmat, Tok Bilal dengan Tok Nojo ya boleh main semayang di masjid. Apa perasaan kita, tuan-tuan? Teringat dekat masjid. Sebab tu di antara masjid yang berkat, tuan-tuan. Masjid yang lama. Masjid tua. Masjid berkat, tuan-tuan. Saya tu, kalau saya kata tu ada orang tak setuju lah. Betul lah. Cuma saya nak habaq. Beza masjid dulu dengan masjid lah. Masjid dulu macam masjid tuan-tuan. Masjid lama tuan-tuan. Dia dibina dengan ketakwaan yang tinggi tuan-tuan. Orang ni buat main barang ni. Orang ni buat main simen. Orang ni buat main tiang. Orang ni buat main. Akhirnya terbina sebuah masjid. Hari ni semua paper lah. Buat masjid. Buat main kerajaan 3 juta kami nak buat masjid. Kelepung jatuh duit tuan-tuan. Tapi masjid ini tuan-tuan. Mungkin dia tak mewah macam masjid lain. Tapi tuan-tuan kita tak tahu. Mungkin dia dibina dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT. Sebab tu kita semayang dalam masjid lama dengan masjid baru ni berbeza tuan-tuan. Aura dan ruh dia tu. Sebab tu para ulama tuan-tuan. Dia suka duduk dalam masjid yang lama dibina. Kerana orang-orang zaman dulu tu, no conflict of interest. Memang bina masjid di atas dasar ketakwaan. Sebab tu, kita lalu dulu PKP, tuan-tuan ingat tak?
Nah, boleh keluar rumah, tapi masjid tak boleh main. Macam mana kita rindu, tuan-tuan. Nak semayang tarawih, nak semayang jemaah, nak duduk dalam majlis ilmu. Allah, tuan-tuan. Berbulan-bulan. Bila lalu di masjid, teringat, tuan-tuan. Tapi ada setengah orang, tak ada. Buat apa? Tak hampa. Hampa lah duk pergi masjid. Hampa kaya dah kah? Tuan-tuan. Hampa kaya dah kah duk pergi masjid ni? Hampa tengok macam aku kerja. Hak dia duduk kerja siang malam pun tak kaya-kaya juga, tuan-tuan. Kita kaya lagi pada dia. Tapi dia rasa dengan kerja tu akan mengkayakan dia. Dan dengan kaya akan menyelamatkan dia. Dan akan memberi dia kebahagiaan, tuan-tuan. Akhirnya bila sakit, bila mati, siapa yang dia panggil? Kawan dia duk minum teh tu kah? Kawan hak yang duk naik haji, balik haji kah? Duk termenung. Satgi kok ni. Satgi nak tolak tak jadi. Satgi nak naik haji tak jadi. Naik tahun depan, tuan-tuan. Tengok-tengok kawan tu naik haji dulu. Dia bonus haji kita, tuan-tuan. Tak haji lah kawan tu. Duk lagu tu. Orang azan maghrib. Tak ada apa duk. Tak ada rasa halawatul iman, tuan-tuan. Semayang pun duk. Tak ada ruh, tuan-tuan, ibadah. Ibarat makan nasi. Masak asam pedas sedap-sedap. Tumbuk lada hitam, maklum. Bubuh tabur dalam tu. Ambil kepala ikan jenahak tu, tuan-tuan. Ikan tenggiri tu. Rebus sedap asam pedas. Tapi garam tak bubuh, tuan-tuan. Apa kita rasa? Itu yang Cepati kena humba tu dengan Mansur Al-Buaya, tuan-tuan. Kan? Kopi bagus, likat, pekat, melekat. Gula tak ada makna. Ni yang aku marah ni dia kata. Tuan-tuan. Cetapi dia kata. Cetapi ni bagus dia kata. Kari, pekat. Garam tak ada makna. Betul ya, tuan-tuan? Nampak? Walaupun benda tu kecil. Sebab tu iman. Dia tak nampak dengan mata. Garam, dia halus, tuan-tuan. Tapi bila kita tuang dia dengan kadar, dia akan jadi sedap, tuan-tuan. Walaupun kita bancuh rempah, bancuh hak nu, bubuh hak ni, maklum. Nah, sedap, tuan-tuan. Nu nak puasa, macam-macam dia nak masak tu dalam kepala tu. Seronok, tuan-tuan, raikan Ramadan. Nah, itu di antara benda-benda. Yang kelima, yang keempat, barulah rezeki dari segi harta benda. Nah, Allah akan beri kita harta benda untuk bahagiakan jalan kita di dunia. Sebab tu kekayaan memang bukan datang daripada bapa. Nah, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi suruh kita minta supaya kita kaya. Allah beri rezeki kat kita, beri duit pada kita. Sebab tu satu Arab, tuan-tuan, ni boleh tak? Sikit ke? Satu Arab, tuan-tuan, dia dapat berapa milion, tuan-tuan. Sikit ya dia baca. Dia pergi jumpa satu syekh, tuan-tuan. Dia kata, "Wahai syekh, aku susah," dia kata. Arab Badui, tuan-tuan. Tak reti apa sangat. Tapi tu kata rezeki, tuan-tuan. Dia minta pada Tuhan. Dia kata, "Tolong syekh, ada tak apa-apa yang aku boleh baca? Aku nak baca dalam sujud semayang aku." Kata syekh, tuan-tuan. Dipetik daripada Al-Quran. Iaitu pendek yang dia ajak. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Zul quwwatil matin. Ya Razzaq. Tuan-tuan, Tuhan yang penuh dengan kekurniaan. Zul quwwatil matin. Tuan-tuan, dia baca. Hari-hari dia baca. No? Boleh tak tu? Ya Razzaq. Zul quwwatil matin, tuan-tuan. Dia baca dalam sujud dia. Tak berapa lama, tuan-tuan. Dia mai balik kat syekh tu. Dia kata, "Syekh, aku dah kaya." Dia kata, "Aku dah kaya." Dia kata, "Macam mana hang kaya?" "Baru ni aku ada tolong satu orang. Aku tolong dia dan dia beri pada aku berapa milion aku dapat. Berapa juta rial aku dapat. Aku kaya," dia kata. Tuhan bagi. Tengok, dia baca sikit tapi ya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada satu orang, tentu hamba Allah baru ni, duduk dalam masjid, duduk tegak satu orang. Dia kata, "Hang nak pergi mana?" Dia kata, "Oh, aku nak balik." Dia kata, "Nak buat apa?" "Aku nak kahwin." Dia kata, "Oh, nak kahwin? Mai ikut aku." Kawan ni bawa dia, tuan-tuan, pergi dekat ATM Ar-Raji Bank. Pergi
Pi ke ATM RJ Bank, dia cucuk tuan-tuan, 6,000. Bagi pada budak ni, 6,000. Pi kahwin, dia kata. Allah, tuan-tuan. Budak ni dia kata, memang pada waktu tu, aku memerlukan duit. Aku tak cukup duit. Tengok, kekayaan harus minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia amalkan tuan-tuan, doa. Dengan tak kenal siapa dia kawan ni. Kawan dia tanya, nak pergi mana? Saya nak balik. Nak buat apa? Nak kahwin. Oh, nak kahwin. Dia kata, mai ikut aku. Pergi ATM, cucuk 6,000. Siapa nak bagi tuan-tuan? Sina nak bagi pun nampak macam malak kan ni. Bulan 4 pun tak bayar lagi. So, tak ada lah contoh tuan-tuan. Malak dah ni tuan-tuan. Itu bulan pula apa nama harta itu merupakan juga satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni yang pertama, kita jangan buat dosa yang boleh menghalang rezeki kita. Tambah-tambah bulan Ramadan ni dalam keadaan orang kena buang kerja. Pertama, kita kena selamatkan diri kita dengan buat apa perintah Allah. Kemudian tinggalkan larangan dia. Nombor 3 adalah kita pergi ke tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di mana? Di masjid. Selepas kita buat taat pada Tuhan, kita tinggalkan hak Tuhan tak suka, kemudian kita pergi tempat yang paling Tuhan suka, tuan-tuan, iaitu di masjid, tuan-tuan. Sebab tu setiap kali tuan-tuan duduk, hak lengah ni belunjuk kaki, tuan-tuan. Tak ada masalah. Belunjuk kaki sebab tuan-tuan tak larat. Sebab itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, boleh kah? Boleh, baik. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis yang boleh menghalang kebaikan pada orang ialah apa dia? Merosak dan mengambil hak orang lain. Kita sangka benda ni kecil. Kawan tu main masjid pakai kasut. Ni boleh sikit ke nak? Dia pakai kasut elok. Tuan-tuan, dia pakai kasut elok. Bukan salah dia. Tapi kita pergi pakai kasut dia. Kita bawa berjalan. Pergi ambil ayat semayang. Basah kasut dia. Kembang. Dan rosak kasut dia. Kita pergi lempak kasut dia. Kita masuk semayang. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan, tuan-tuan. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan akan tanya kita. Contoh kecil ya, tuan-tuan, di masjid. Kita ambil hak dia. Sebab tu masjid kena sediakan kasut, tuan-tuan. Kalau tak ada duit, cari sponsor, tuan-tuan. Ramai orang kaya ni. Ni semua hartawan, jutawan, meliana. Kapal di lautan, gedung di daratan. Bak kata Sadiq Sigaraga, tuan-tuan. Piramli kata. Baik, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, benda yang nampak kecil tapi mencacatkan amalan Ramadan kita. Kita kadang-kadang kita tak mau kasut kita potong. Kita pijak kasut orang untuk kita letak kasut kita di depan, di atas. Patutnya kita buang dulu kasut kita, kita pegang tuan-tuan kasut kita, pergi letak di depan. Tapi ada orang yang dia jalan atas kasut orang. Kasut tu kotor, tuan-tuan. Kasut tu rosak, kita pijak. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan, tuan-tuan. Sama macam kita nak parking, motor banyak. Ni saya nak ajak akhlak Ramadan. Bukan Ramadan je, sepanjang hidup kita duk sangka macam kemas dah aku ni. Tengok-tengok, tuan-tuan. Kita balik di hadapan Tuhan. Tuhan kata, wajib dhamman, tuan-tuan. Wajib hang ganti dia ni. Masa dia di dunia dulu ni. Tapi bila Allah hamai kat aku, hang nak ganti apa? Hampir masuk neraka dulu, nanti hang masuk syurga. Tuan-tuan. Mutu. Kita nak parking mutu kita, kita sorong mutu kawan kita celah hutan pisang tu, tuan-tuan. Mentang-mentang kawan tu C70. Kita S300, tuan-tuan, mutu. Kita sorong mutu dia. Macam kita nak buang sampah, tuan-tuan. Kawan tu keluar-keluar, tengok-tengok mutu, tuan-tuan. Nampak kepala lah. Kita rasa macam kita bagus, tuan-tuan. Tapi kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya bab makan, tuan-tuan. Kenuri kenara ni. Saya baru ni, orang tak dah habis tahlil lagi. Dia pergi bungkus dah kat dia, tuan-tuan. Sebab tu haram ni, tuan-tuan.
Bukan khinzir dengan binatang tak sembelih, bukan arak haram. Tapi pi makan hak orang juga adalah haram. Ni ada penyakit tuan-tuan. Dia tengok orang mabuk 10, 100 bungkus. Dia ambil kat dia dah 5 bungkus. Dia ikat pergi letak tepi. Dalam keadaan orang tak bagi lagi. Hak lebih, hak tu lain cerita. Bagi, tengok lebih. Siapa nak ambil ada lebih, hak tu sila. Kalau dia boleh buat balik setengah lori pun buat balik tuan-tuan. Lori kasih baba, tak ada masalah. Kalau tak ada hak orang. Tapi kalau belum bagi lagi tuan-tuan, dia pergi ambil dah. Ni belum cerita, apa nama tu? Korban lagi. Dia pergi ambil dah. Mi sebungkus. Mi tu, dia akan cakap di hadapan Allah. Keluar satu jemaah ni, walaupun dia tak berharap pun. Ada, tak ada. Dia keluar, tengok tak ada. Padahal dia layak dapat. Dan hak dia satu. Daripada 100 bungkus. Kita tak tinggal kat dia. Kita ambil lebih. Oleh kerana anak kita, cucu kita, kita ambil lebih tuan-tuan. Kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Sama juga macam kenuri. Lembu sekok. Buat kari sekawah. Pukul 12, pukul 1 habis dah lauk. Lembu sekor tuan-tuan. Pukul 1 habis dah lauk. Mana pi lauk? Rupanya bila dah siap masak tu, depa dah cedok bubuh. 3 kampik pi kat dia. Satgi kawan ni ikat pi kat dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau pi kenuri, tuan rumah tak bagi, kita tak habaq lagi suruh ambil lauk, kita pi bungkus, kita buat balik, kita makan benda yang haram tuan-tuan. Sama macam rumah orang, kita pi ketuk, kita pi buka pintu dapur, tengok asam pedas duk buah tudung. Ni cerita asam pedas tuan-tuan. Daging salai. Tuan-tuan, duk buah tudung, kita ambil, kita bungkus, kita makan nasi, lepas tu kita buat balik. Dia tanya, "Oi." Dia kata, aku makan sikit ada tak? Belambak ni bukan habis pun. Tuan-tuan nampak? Tak boleh tuan-tuan. Ni akhlak Ramadan ni. Mai, nampak walaupun banyak orang tak sebut, tapi saya nak sebut benda ni. Tuan-tuan, tu. Kadang-kadang dia ada 2 kenduri. Satu hak suruh makan di masjid. Satu suruh buat balik. Yang makan di masjid tu, dia dah makan dah. Kemudian dia pergi ambil pula buat balik dalam keadaan kenduri tu tak cukup. Tapi kalau hujung dah habis dah kenduri, tengok periuk dah ada lagi. Dia boleh dah ambil, boleh ambil. Tapi ni saya pergi kenduri di masjid tuan-tuan satu dulu ni. Waktu makan tu dia dah ambil dah tuan-tuan. Pisang aku tengok tadi ada 4 biji. Tengok tinggal pinggan ni tuan-tuan. Pasal apa? Semua bawah meja tuan-tuan. Dia dah bawa dah beg plastik dia tu. Buka tuan-tuan, kelepiak bawah meja, ambil kuih, ambil ni, bubuk. Tuan-tuan, dia adalah haram tuan-tuan. Haram. Jangan buat main-main tuan-tuan makan. Sebab tu kata Ibn Mulaqin Asy-Syafi'i, 2 minit. Minggu depan tak marah maklum. Sebab tu kata Ibn Mulaqin, hang buatlah amalan soleh macam mana pun, bila orang tanya dia, wa akrul halal, makan yang halal, kata dia, wa huwa ra'suhum, itu adalah kepala bagi segala amal ibadah. Kita lalu depan rumah orang, kita tengok ada mangga tuan-tuan. Kita ambil 2 biji, mangga sepokok. Kita ambil 2 biji. Kawan tu kata, aku ambil sikit ya, belambak ke atas pokok tu. Aku ambil 2 biji ya. Tuan-tuan, 2 biji itu dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang lapar macam tu. Dia tak minta pun, dia ambil dulu. Kemudian kalau orang nampak, tak nampak, dia balik terus makan. Ada orang begitu tuan-tuan. Sebab itu kita nak ambil lauk rumah kenduri, kena tanya tuan rumah dulu. Kita ikut suka. Kadang-kadang ada hak yang uruskan kenduri tu, dia buat kendarat tuan-tuan. Hak yang urus tu pandai-pandai pergi bungkus lauk bagi kat kawan tu, bagi kat kawan ni. Tengok-tengok pukul 2 lauk tak ada. Tuan rumah dah kelang kabut tuan-tuan. Kita telah menjatuhkan maruah tuan rumah tuan-tuan. Sebab itu kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah, kullu muslimin ala muslimin haramun, kata Nabi.
dumuhu wa maluhu wa irduhu. Apa dia? Setiap muslim ke atas muslim yang lain adalah diharamkan darahnya, hartanya, maruah dia, tuan-tuan. Orang akan cakap esok, kenuri rumah Haji Ma'e, lauk tak cukup, pukul 10, pukul 11, lauk dah habis. Jatuh maruah dia. Kenapa? Kita telah ambil hak orang lain, tuan-tuan. Sama macam buffet bulan Ramadan, maklum. Anak-anak balik esok tu, tolong ingatkan, tuan-tuan. Kita tak mau keturunan kita, dalam jantung hati ada darah haram, tuan-tuan. Ada darah daging yang haram. Apa dia, tuan-tuan? Dia buat pi banquet, buffet, tuan-tuan. Dia order 5 orang. 5 orang. Tapi bila hari nak pi tu, ada anak saudara mai, ada cucu menakan mai, dia bawa pi masuk sekali. Dia kata, masuk dia pun bukan perasan pun. Ni makanan belambak ni, kan nak habis pun. Soal habis tak habis, itu polisi hotel, tuan-tuan. Mereka kena sediakan ikut portion per day. Tapi masalah dia, kita pi makan yang kita tak bayar, tuan-tuan. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Di Mekah pun sama, tuan-tuan. Di Mekah, Madinah. Saya tegur, tuan-tuan, mereka ni. Termasuk pelajar-pelajar Mekah dan pelajar Madinah. Hak mengaji fiqh, mengaji hadis, mengaji usuluddin, mengaji hebat, master. Tapi rosak, tuan-tuan. Bila mai adik-beradik mereka di Mekah, mai adik-beradik mereka di Madinah, mereka duduk di hotel. Dia tu tak duduk di hotel pun, tuan-tuan. Tapi bila nak makan, hari-hari dia pergi makan, tuan-tuan. Di hotel tu. Yang bayar tu, kawan tu. Untuk 2 orang. Tapi mai pula 3 orang. Mai 4 orang. Mai masuk makan sekali. Ini haram, tuan-tuan. Mencuri, tuan-tuan. Sebab tu mencuri ni bukan pergi pecah rumah orang. Mencuri waktu tengah malam tu. Pergi ambil hak bukan hak kita pun adalah hak haram, tuan-tuan. Yang ni kita kena belajar, tuan-tuan, daripada perkara-perkara yang kita akan lalui, terutama dalam bulan Ramadan. Pertama, kita rosakkan harta orang untuk kebaikan kita. Kasut, pagang ke apa, kita terajang pagang dia, tuan-tuan. Kerana kita nak buat pagang kita. Kita terajang, kita sepak terajang harta dia. Kerana kita nak bagi elok tempat kita. Kita tebang dahan kita, kita pelempar dalam rumah dia, tuan-tuan. Ataupun kita tebang pokok kita, dahan kita yang jatuh dalam rumah dia, wajib kita pergi ambil, tuan-tuan. Bukan tugas dia nak kena bersih dahan tu. Kerana pangkal dia daripada rumah kita. Tu kena faham hukum, tuan-tuan. Islam silimi kafah, menyeluruh, tuan-tuan. Sehingga bab nak berak pun Nabi ajak. Nak buang air besar, Nabi ajak. Tuan-tuan. Nak kerat kuku, Nabi ajak sekecil-kecil benda. Macam mana nak kerat kuku? Demikian Islam, tuan-tuan. Nak berdehem. Kalau kencing tak lawah, Nabi ajak, tuan-tuan. Orang yang kencing tak lawah, macam mana nak buat? Nabi ajar supaya berdehem, tuan-tuan. Demikian kesempurnaan Islam. Syumul, tuan-tuan, agama ni. Jadi cukup dah sekadar tu. Duk 2 minit. Sekejap lagi pukul 10, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, beberapa pesanan saya kepada tuan-tuan supaya Ramadan kita nak berbeza dengan Ramadan yang sebelum ni. Kalau Ramadan sebelum ni kita lapak harta orang, tapi mai bulan Ramadan tahun ni kita tak ambil hak orang, tuan-tuan. Kalau Ramadan dulu kita lantam habis harta orang, kasut orang apa semua, tahun ni kita tak buat lagu tu, tuan-tuan. Kita pakai kasut masjid. Kita itu antara benda-benda yang berlaku, tuan-tuan. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah, beri kami ilmu, ya Allah.
Tambah pada kami ilmu yang bermanfaat. Menjadikan Ramadan dan diri kami sendiri sesempurna dan seberkat Ramadan yang kau telah beri pada kami. Ya Allah, tak terkatalah ucapan apabila kami sendiri dapat masuk dalam bulan Ramadan, melihatkan orang-orang lain yang tidak sempat dengan Ramadan. Alangkah betapa syukurnya kami, ya Allah. Kami diuji pada tahun yang lalu. Kami diuji dengan kesakitan, kepayahan sehingga ibadah menjadi sukar. Tapi tahun ini, ya Allah, kau permudahkan urusan ibadah kami. Kami nikmat dalam Ramadan kami. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.